Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asif Fatihi bin Muhammad Noor dari Jabatan Perdagangan. Nombor pendaftaran 04 TAT 23F1048. Saya Muhammad Daniel bin Cik Mat dari Jabatan Perdagangan. Nombor pendaftaran 04 DAT 23F1065. Nama saya Muhammad Nadir Mizi bin Yusof dari Jabatan Perdagangan. Nombor pendaftaran 04 DAT 23F1057. Nama saya Muhammad Adam Hamdi bin Muhammad Rawah, nombor matrik 04 DAT 23F1001. Tajuk perbincangan kami pada hari ini ialah pengaruh agama dalam peradaban. Pengaruh dari agama Islam, pengaruh Islam dari aspek agama dan kepercayaan, politik dan pentadbiran, pendidikan, kesenian. Pengaruh agama Islam dari segi agama dan kepercayaan memberi kesan yang mendalam dari segi akidah dan kepercayaan masyarakat Melayu ketika itu, meninggalkan kepercayaan animisme dan dinamisme serta perlahan-lahan meninggalkan pengaruh yang dibawa oleh agama Hindu dan Buddha. Mengamalkan kepercayaan terhadap konsep ketuhanan, hormat menghormati antara manusia dan menitik beratkan soal persamaan taraf. Tidak ada lagi sistem kata seperti mana yang diamalkan sejak menerima pengaruh agama Hindu suatu ketika dahulu. Pengaruh agama Islam dari segi politik dan pentadbiran. Pengislaman raja-raja membawa arus perubahan dalam sosiopolitik. Sistem dan konsep raja dalam agama Hindu telah bertukar kepada sistem dan konsep sultan dalam Islam. Raja dianggap bayangan Tuhan atau dewa raja dalam politik yang berteraskan Hindu, tetapi raja adalah manusia biasa yang tetap diberi kemuliaan dalam Islam oleh kerananya sebagai ketua agama dan pentadbir. Raja itu dianggap suci kerana berasal dari keturunan dewa Vishnu dan Siva. Raja juga berhak sepenuhnya untuk menentukan hukuman, namun rakyat tiada hak untuk bersuara sekiranya raja tidak berlaku adil. Sultan merupakan ketua tertinggi untuk melindungi agama dan adat ketika Islam secara langsung. Sultan bertanggungjawab untuk menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi sama ada dari segi penyebaran, pentadbiran dan pelaksanaan hukum-hukumnya, serta memperkenalkan dan melaksanakan undang-undang berdasarkan hukum syariah Islam dalam pentadbirannya. Hukum Kanun Melaka dan Hukum Laut Melaka telah dicatatkan beberapa peruntukan undang-undang seperti perundangan jenayah Islam, soal nikah kahwin, pembahagian pusaka dan hal yang berkaitan dengan muamalah. Agama Islam telah menjadi agama rasmi di kebanyakan negara-negara dan undang-undang Islam telah dijadikan undang-undang negara dan bermulanya dari Kerajaan Melaka. Undang-undang Islam telah bertapak di Kedah, Terengganu, juga negeri-negeri lain. Seterusnya, pengaruh agama Islam dari segi pendidikan. Kedatangan Islam ke Malaysia telah membawa impak yang amat besar kepada pendidikan di negara ini. Pengaruh Islam bukan sahaja boleh dilihat pada institusi pendidikan dan strukturnya. Malah ia juga dapat dilihat melalui madrasah, sekolah agama, universiti, teras Islam dan sebagainya. Selain itu, ia juga turut boleh dilihat dari segi aspek ilmu yang diajar seperti ilmu syariah yang meliputi bidang seperti usuluddin, fiqh dan tasawuf, serta guru-guru dan murid-murid yang menuntut ilmu agama Islam. Di samping itu, guru-guru pada zaman kedatangan Islam di tanah Melayu kebanyakannya terdiri daripada bangsa Arab, Turki, India dan sebagainya. Yang demikian, dari peringkat raja dan seluruh masyarakat turut menuntut ilmu dan lahirlah golongan ulama di Malaysia seperti Nuruddin Al-Raniri dengan kitabnya Hidayahul Iman. Sistem pendidikan Islam di Malaysia merangkumi pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Pendidikan formal adalah dari pendidikan agama seperti sekolah, surau, madrasah dan sebagainya. Sistem pendidikan formal datang dari bidang pengajian Islam seperti fiqh, tafsir, sejarah Islam, tauhid dan akhlak. Manakala pendidikan tidak formal pula adalah pengajaran yang berlaku secara langsung dalam kehidupan seharian seseorang Muslim tersebut. Pendidikan yang jenis formal ini merangkumi cara berfikir, amal kecergasan Muslim dalam bidang ekonomi dan sebagainya.
Pendidikan tidak formal biasanya diberi secara lisan dan diwarisi turun-temurun. Seterusnya, pengaruh agama Islam dari segi kesenian. Pengaruh Islam terhadap aspek kesenian Malaysia dapat dilihat pada perkembangan kaligrafi, pembinaan masjid, makam dan batu nisan. Sebagai contoh, batu nisan terawal yang mempunyai nilai Islam adalah batu nisan Sheikh Abdul Al-Qadir bertempat di Kedah. Masjid di Malaysia pula mempunyai ciri-ciri Islamiah yang tidak ternilai keunikan serta kehalusan seni binaan Islam. Sebagai contoh, mihrab, mimbar dan juga hiasan setiap sudut dalam masjid yang dihias dengan seni kaligrafi Islam yang dipetik daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Kedatangan Islam di Malaysia juga telah mencorakkan kesenian negara ini dan menggabungkan kesenian bangsa-bangsa di Malaysia. Contohnya, seperti pembinaan Masjid Kampung Hulu di Melaka yang seni binanya unik dari gabungan kesenian Islam dan seni bina Cina. Pengaruh bukan dari agama Islam. Pertama, pengaruh Barat. Terdiri daripada pengaruh ekonomi, pengaruh politik Barat, pengaruh sosio Barat dan pengaruh kesenian. Manakala pengaruh Hindu dan Buddha, pengaruh Hindu dan Buddha dalam institusi beraja, pengaruh Hindu dan Buddha dalam pemerintahan Angkor, pengaruh Hindu-Buddha dalam kesenian monumen dan antara pengaruh Hindu yang menjadi ikutan dalam masyarakat. Pengaruh Barat. Pengaruh Barat dalam kebudayaan Melayu sememangnya sangat jelas. Pengaruhnya boleh dilihat dari aspek ekonomi, sosial, kesenian, politeknik dan lain-lain. Yang pertama, pengaruh ekonomi. Pengaruh ekonomi mengamalkan sistem ekonomi secara kapitalis yang menjadikan faedah atau dikenali sebagai riba sebagai asasnya. Seperti berhutang, penghutang dikenakan faedah sebanyak beberapa peratus dari jumlah yang dipinjam. Ini sebenarnya menindas penghutang dengan faedah yang dikenakan. Sistem ekonomi campuran juga dikenalkan. Sistem ini adalah gabungan sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Ekonomi masyarakat Malaysia juga dibahagikan mengikut bangsa semasa, pemerintah barat dan mengamalkan dasar pecah dan perintah. Ini menyebabkan berlaku jurang pembezaan ekonomi antara orang Melayu, Cina dan India. Seterusnya, pengaruh politik Barat. Barat telah memperkenalkan sistem demokrasi. Sistem ini telah berjaya menghapuskan sistem feudal Melayu zaman itu yang mengamalkan pemerintahan beraja. Demokrasi mengutamakan suara rakyat dan rakyat berkuasa penuh dalam penentuan pemimpin mereka. Antara salah satu demokrasi ialah demokrasi berparlimen yang telah diamalkan oleh Malaysia sejak mendapat kemerdekaan daripada British. Demokrasi ini juga diamalkan di bawah pentadbiran Raja Perlembagaan. Yang ketiga, pengaruh sosial Barat. Antara pengaruh dari segi sosial Barat ialah berfikiran terbuka. Pemikiran terbuka seperti masyarakat sudah kurang mempercayai tentang perkara-perkara yang digelar pantang larang, petua dan lain-lain. Ada juga setengah orang yang menganggap ianya sebagai kara. Barat juga mengamalkan sosial kekeluargaan yang tidak sesuai diamalkan oleh kita. Sebagai contoh, Barat mula mengiktiraf bersekedudukan tanpa nikah, pasangan sejenis, keibubapaan tunggal dan lain-lain lagi. Yang keempat, pengaruh kesenian Barat. Dunia mula diperkenalkan dengan aliran-aliran muzik Barat yang pelbagai seperti kumpulan-kumpulan artis yang beraliran rock, balada, pop, jazz dan lain-lain lagi. Seni hiburan ini menjadi ikutan negara lain termasuklah Malaysia. Seni reka bentuk pula boleh dilihat dari bangunan-bangunan yang dibina dengan reka bentuk yang dianggap moden oleh orang. Sebagai contoh, menara berkembar Petronas kerana ianya dibina dengan berkonsepkan silinder yang diideakan oleh Barat. Yang pertama, pengaruh Hindu dan Buddha dalam institusi beraja. Wujudnya institusi beraja dalam kalangan awal Asia Tenggara
Raja dianggap sebagai dewa raja atau raja Tuhan. Wujud kepercayaan bahawa raja ialah bayangan Tuhan mempunyai kuasa sakti. Oleh itu, rakyat tidak berani menderhaka walaupun raja tidak berlaku adil. Lahirnya unsur mitos dan legenda tentang asal-usul raja untuk memperkukuhkan kedudukan kuasa raja. Raja menjadi pemutus segala hal pentadbiran, berkuasa mutlak, berdaulat dan kedudukan baginda tidak boleh dipersoalkan. Raja berada di kemuncak pemerintahan. Yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan Angkor. Angkor Wat dibina oleh Raja Suryavarman II. Raja dianggap dewa. Raja dibantu oleh pembesar atau gubernur daerah. Brahmin berperanan dalam upacara agama. Raja dibantu pembesar dalam kalangan pegawai, tentera dan hakim. Yang ketiga, pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesenian monumen. Adanya monumen atau bangunan seperti wat, stupa dan candi. Candi ialah tempat simpan abu raja atau keluarganya, iaitu tempat ibadah, lambang kehebatan raja. Angkor Wat dan Borobudur lambang order kosmos. Wat berasal daripada Thailand, Kemboja dan Vietnam. Stupa pula berasal dari Burma dan candi berasal dari Indonesia. Patung Buddha atau Hindu deity ialah campuran pengaruh Hindu atau Buddha di tempatan. Yang keempat, antara pengaruh Hindu yang menjadi ikutan dalam masyarakat, iaitu upacara perkahwinan atau bersanding, adat melenggang perut, upacara berinai, membelah mulut bayi, sembah kenduri arwah dan kematian. Kesimpulan yang kita dapat pelajari dari pembentangan ini ialah jelaslah bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu telah memberi perubahan yang besar dan kesannya kita dapat melihat dalam semua aspek kehidupan melalui pengaruh agama, dalam agama dan kepercayaan, politik dan pentadbiran, pendidikan dan kesenian. Tidak dapat dinafikan bahawa pengaruh agama Islam dalam peradaban tersangatlah kuat dan memberi impak yang besar kepada dunia di masa lalu dan juga masa sekarang. Sekian, terima kasih.